Hai, salam. Okey, kita dalam matematik tingkatan 2, bab 8, iaitu graf fungsi. Okey, dengan ini kita nak membincangkan apa yang dimaksudkan dengan fungsi dan juga perwakilan fungsi. Okey, sebelum kita masuk fungsi, fungsi ini ada kaitan dengan hubungan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hubungan? Hubungan adalah padanan unsur dari set A kepada set B. Apa pula set A kepada set B? Maksudnya kumpulan 1 kepada kumpulan 2. Lebih kepada objek kepada image. Objek image maksudnya kita akan menghasilkan sesuatu lagi yang depan kita. Contohnya kalau kita ni objek, kita berada di depan cermin. Benda yang berada dalam cermin tu adalah image. Jadi daripada objek mesti image ni dia mesti menghasilkan image ni dia mesti daripada objek. Apa-apa yang menghasilkan image mesti dia berasal daripada objek. Okey, jadi hubungan unsur dari set A kepada set B dapat diwakilkan menggunakan 3 keadaan biasa kita guna dalam keadaan rajah anak panah, graf dan juga pasangan tertib. Okey, untuk rajah anak panah, contohlah kita ada objek A kan, kat sini set A. Objek A di mana dalam objek A ni kita ada 0, 1, 2, 3, 5. Di mana objek ni dia akan menghasilkan image di set B. Di mana set B objek bagi 0 akan menghasilkan image 1. Objek bagi 1 menghasilkan image 2. Objek bagi 2 menghasilkan image 3. Objek 3 dalam set A akan menghasilkan image 4 dalam set B. Macam tu. Okey, kalau dalam bentuk graf pula, cara kita nak tulis dalam bentuk graf, di mana dalam bentuk graf ni kita ada dua paksi. Paksi bagi set A berada paksi X, paksi Y kita jadikan dia paksi untuk set B, iaitu untuk image. Di mana objek mula-mula kita ada 0 menghasilkan image dia 1. Jadi kita tandalah 1 dekat sini. Lepas tu kalau kita ada objek dia 1, 1 menghasilkan image dia 2. Jadi tandalah 2 ni. Yang ni kamu dah belajar macam tanda koordinat. 2 objek menghasilkan image dia 3. Jadi tanda dekat sini ni 3. Okey. Lepas tu 3 objek menghasilkan image 4. Mana 4? Atas 4. Jadi 4. Objek 5 menghasilkan image 6. Jadi ini cara kita nak tuliskan hubungan bagi set A dengan set B menggunakan graf. Hubungan bagi set A dan set B menggunakan pasangan tertib pula kita buat dalam bentuk pagar, bentuk macam ni, kiri kanan. Lepas tu ada berapa kurungan dalam ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kurungan. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana dalam setiap satu kurungan ada satu objek, satu image. Objek yang pertama 0 menghasilkan image 1. Objek yang kedua 1 menghasilkan 2. Objek yang ketiga 2 menghasilkan 3. Objek 3 menghasilkan image 4. Objek 5 menghasilkan image 6. Jadi ini cara kita nak menulis hubungan dalam bentuk 3 keadaan. Dalam bentuk rajah anak panah, graf dan juga pasangan tertib. Hubungan dan fungsi. Dua hubungan yang dapat menghasilkan fungsi. Dekat sini kita akan belajar 4 jenis hubungan yang ada. Tetapi ada 2 sahaja hubungan yang menghasilkan fungsi dalam kumpulan fungsi. 2 kumpulan lagi bukan fungsi. Okey, jadi yang fungsi adalah di mana 1 kepada 1, di mana objek menghasilkan image dia 1 sahaja. Objek 2 menghasilkan image dia 1 sahaja, 4. Objek nombor 3 dalam set P menghasilkan image 1 sahaja dalam set Q. Jadi cara nak melukis dalam bentuk graf lah macam ni. Sama juga macam tadi lah. Maksudnya dalam ni kita boleh tulis dalam bentuk rajah anak panah, dalam bentuk graf, dalam bentuk pasangan tertib. Dalam bentuk pasangan tertib kita ada 4 kumpulan. 1, 2, 3, 4. Dalam satu kumpulan tu ada objek dengan image. Objek ada 1, image dia 2. Objek 2 menghasilkan image 4. Jadi fungsi 1 kepada 1 adalah fungsi. Dia adalah kumpulan fungsi. Hubungan 1 kepada 1 adalah fungsi. Okey, kita tengok
Hubungan yang kedua yang menghasilkan fungsi dalam kumpulan fungsi iaitu banyak kepada satu. Tengok daripada objek yang banyak, 6, 9, 21 menghasilkan satu sahaja image dia, 3. Jadi, kita tengok paksi P ni adalah paksi bagi objek. Di mana objek ada 6, 9 dan juga 21. Jadi kita letakkan nilai image dia adalah 3. Di sini 3. 9 image dia 3 juga. 21 image dia 3. Jadi ini cara nak tulis dalam bentuk graf. Nak tulis dalam bentuk pasangan tertib pula. Di mana kita ada 3 kumpulan. Di mana setiap kumpulan objek dia ada 6, 9, 21. Image dia yang sama sebab dia menghasilkan satu image sahaja. 3, 3, 3. Boleh? Okey, settle untuk fungsi. Okey, kita ada dua hubungan lagi yang bukan fungsi. Okey, yang bukan fungsi, hubungan yang bukan fungsi adalah satu kepada banyak. Yang ni satu kepada banyak. Satu kepada banyak maksudnya kita tengok objek 3 tapi menghasilkan image dia ada 3, ada 6. Image dia satu sahaja, 4, menghasilkan image dia 4 dengan 8. Jadi maksudnya daripada hubungan satu kepada banyak. Jadi nak tulis dalam bentuk graf pun macam ni lah. Di mana kita hanya 3 dengan 4 sahaja untuk objek. Image dia banyak. Image dia yang 3 ni ada 6 dengan 3. 3 dengan 6. Untuk 4 kita ada image dia 4 dengan 8. Jadi ini cara nak tulis hubungan satu kepada banyak dalam bentuk graf. Dalam bentuk pasangan tertib pula, kita tengok kat sini, objek dia ada 2 saja tapi image dia menghasilkan 4. Jadi ada 4 kumpulan juga, di mana objek ada 3 menghasilkan 3. Okey, 3 menghasilkan 6. 4 menghasilkan 4. 4 menghasilkan 8. Jadi itu adalah hubungan satu kepada banyak, iaitu dia bukan fungsi. Okey, ingat ya, yang ni bukan fungsi. Okey, yang tadi, yang dua tadi banyak kepada satu, satu kepada satu adalah fungsi. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Hubungan yang keempat, iaitu hubungan banyak kepada banyak. Jadi banyak kepada banyak ni pun bukan fungsi juga. Jadi satu kepada banyak. Yang ni banyak kepada banyak. Dimaksud dia, cuba tengok. Objek ada, dalam set P ada objek yang 24. Menghasilkan image 4, menghasilkan image 8. Pada masa yang sama, image 4 pun daripada objek 16, daripada 8 pun daripada image daripada objek 16. Jadi maksudnya daripada banyak, objek yang banyak menghasilkan image yang banyak. Banyak menghasilkan banyak. Jadi tengok daripada objek 24 menghasilkan image yang banyak, 20, menghasilkan image 4 dengan 8. Dan image yang 4 dengan 8 ni pun daripada objek yang berlainan juga, daripada objek 24, daripada objek 16. 8 pun daripada objek 24, daripada objek 16. Jadi hubungan ni adalah banyak kepada banyak. Jadi dia bukan fungsi. Jadi cara nak tulis dalam bentuk graf pula, ni adalah paksi untuk set P, ni untuk image. Jadi kita tengok dekat sini kita ada 24, 18, 24, 18 dan juga 16. Jadi kita tengok yang 24. 24 menghasilkan 3 image. 4, 6, 8. 4, 6 dan 8. Kita tanda je lah. 18 menghasilkan satu image sahaja, iaitu 6. 16 pula menghasilkan image 4 dengan 8. Jadi maksudnya image dia bertindan banyak, objek dia pun banyak. Jadi kat sini cara nak tulis pasangan tertib pula, kita tengok 24. 24 menghasilkan image 3. 24. Image dia 3, iaitu 4, 6, 8. Objek 18 menghasilkan image 1 sahaja, 6. Okey, tapi objek 16 menghasilkan 2 image, iaitu 4 dengan 8. Jadi itu adalah hubungan banyak kepada banyak. Jadi dekat sini daripada 4 slide ni, cikgu nak kamu buat
Semua ni kamu kena salin ya, buat nota. Jadi pengenalan dia, apa maksud hubungan. Hubungan ni dapat dilukis dalam bentuk 3 keadaan: raja anak panah, graf dan juga pasangan tertib. Okey, dalam bentuk 3 jenis keadaan kita boleh tuliskan dia. Jadi ada 2 jenis hubungan sahaja yang menghasilkan fungsi, iaitu hubungan pertama 1 kepada 1. Hubungan yang kedua banyak kepada 1 adalah fungsi. Yang bukan fungsi adalah 1 kepada banyak, banyak kepada banyak. Jadi yang ni semua ni kamu kena salin. Okey, seterusnya kita pergi kepada perwakilan fungsi. Macam mana kita nak wakilkan fungsi tersebut. Okey, contohnya kita ada soalan di mana set P iaitu objek 1, 2, 3 menghasilkan imej set Q 4, 5, 6. Di mana objek dengan imej ni kita mesti tulis dalam bentuk pasangan tertib. Yang ni kita dah belajar dah. Pasangan tertib senang je nak tulis. Jadual belum lagi kita tunjukkan. Graf, yang graf senang. Jadual dengan persamaan sahaja yang belum lagi cikgu tunjukkan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, dalam bentuk pasangan tertib, kita tengok dekat sini kita ada objek, ada 1, 2, 3. Jadi kita nak tulis dia P. Okey. Jadi untuk tulis dalam bentuk pasangan tertib, kita buat pagar bentuk macam ni. Lepas tu ada berapa kurungan dalam ni? Kita tengok bergantung pada objek ada 1, 2, 3. Menghasilkan imej pun 1, 2, 3 juga. Maksudnya imej pun ada 3, objek pun 3. Benda yang sama. Objek 1 menghasilkan imej 4. Objek, imej. Objek, imej. Objek, imej. Nampak? Objek, imej, objek, imej, objek, imej. Objek 3, imej 6. Jadi settle dah untuk pasangan tertib. Untuk pasangan bagi jadual pula. Okey, dalam jadual kita buatkan dua kumpulan jadual. P adalah objek, Q adalah imej. Di mana P dia ada 1, 2, 3. Di mana 1 menghasilkan imej 4, 2 menghasilkan imej 5, 3 menghasilkan imej 6. Settle untuk jadual. Nampak? Senang je untuk pasangan tertib dan juga jadual. Okay. Untuk nombor 3, macam mana kita nak tulis dalam bentuk graf yang ni? Memang kita dah belajar daripada tadi. Graf ni kita buatlah paksi X adalah untuk set P. Ni set P, sini set P. Sini paksi Y adalah set Q. Set P dah ada 1, 2, 3. Jadi kita buatlah 1, 2, 3. Set Q ada 4, 5, 6. Janganlah kamu buat 4, 5, 6 daripada bawah ni 4. Start daripada 1 jugalah. 1 hingga 6. Jadi supaya skala dia sama semua. X dengan Y ni lebih kurang. Okey, kita tengok. Dekat sini set P kita ada 1 menghasilkan imej 4. Tanda dia. Set P objek dia 2 menghasilkan imej 5. Set P bagi objek 3 menghasilkan imej 6. Jadi tandalah macam ni. Jadi ni adalah cara kita nak mewakilkan hubungan menggunakan graf daripada set P dan set Q. Untuk yang terakhir dalam bentuk persamaan. Okey, untuk bahagian ni, persamaan ni macam mana kita nak tulis? Ini adalah untuk imej. Yang ni adalah untuk objek. Jadi imej dia adalah P. Jadi imej pula. P ni adalah objek. Ni adalah objek. Yang mula-mula adalah objek. Jadi objek ada 1, 2, 3. Lepas tu yang ni adalah imej. Imej 4, 5, 6. Jadi 3 ni datang dari mana? Okey, kita buatlah macam ni. 4 sama dengan 1. 5 sama dengan 2. 6 sama dengan 3. Jadi ni adalah Q, ni adalah P. Jadi 4 sama 1 tak sama kan? Jadi apa yang menghasilkan 4? 1 tambah berapa? 3. Apa yang menghasilkan 5? 2 tambah berapa? 3. 3 tambah berapa menghasilkan 6? 3. Jadi dekat sini kita dah tahu untuk menghasilkan 4, 5, 6 mesti tambah 3 di belakang dia. Jadi ini adalah Y. Yang ni adalah X. Okey, ni adalah Y, ni adalah X,
Ni bawa turun semua jadi 3. Jadi ini adalah persamaan. Settle persamaan. Kenapa jadi macam tu cikgu? Okey, cikgu tunjuk contoh satu, persamaan y sama dengan x tambah 3. Katakanlah y ni adalah image kan tadi kan? Ni image kan? Okey, cikgu ambil image dia 4. Cikgu pusing kan? Jadi 4, 3 ni pindah pergi sana, tolak 3. Jadi X sama dengan 1. Betul X sama 1? Betul. P adalah 1. Okey, katakanlah kalau cikgu buat macam ni pula, X tambah 3. Okey, katakanlah X ni kita ambil, ini adalah objek. Objek cikgu ambil objek 3. 3 yang 3. Okey, lepas tu tambah 3 menghasilkan 6. Betul, kalau 3 akan menghasilkan image 6. Jadi betul. Tak percaya, satu lagi cikgu tunjuk contoh. Okey, cikgu ambil objek dia 2. 2 tambah 3 menghasilkan 5. Betul ke 5? Kalau 2 menghasilkan 5. Nampak tak? 5. Jadi ini adalah persamaan dia. Jadi cara nak menghasilkan persamaan, kita jadikan dua kiri kanan, di mana sebahagian kiri adalah image, sebelah kanan dia adalah objek. Mana lepas tu yang nombor 3 ni bergantung pada situasi soalan. Kalaulah sini 5, sini 5, sini 3 contoh, maksudnya 3 ni kena tambah berapa menghasilkan 5? Tambah dengan 2 macam tu. Okey, yang ni adalah mesti kalau dia bagi bentuk macam ni, mesti tepi ni mesti sama semua. Tengok ni. 3 semua, sebab itulah 3 ni tidak berubah. Dia adalah pemalar, tidak boleh diubah. X ni boleh berubah-ubah, Y ni boleh berubah-ubah. Mana X ni objek boleh berubah. Bila objek berubah, image pun berubah. Pemalar tetap sama. Jadi ini adalah persamaan. Jadi ini adalah persamaan. Cara nak tulis dalam bentuk fungsi pula. Kalau fungsi kita tulis macam ni je. F X sama dengan Y tu hilang, X tambah 3. Jadi macam tu. Ini adalah cara nak tulis dalam bentuk fungsi. Ini fungsi. Ini adalah persamaan. Ini adalah persamaan. Ini persamaan. Ini adalah fungsi. Okey, sampai situ saja untuk pembelajaran kali ini. Jumpa lagi kita pada topik yang akan datang. Bahagian seterusnya kita akan buatkan graf pula untuk menulis menulis bentuk graf. Macam mana kita nak memplotkan graf, macam mana kita nak menanda titik-titik bagi daripada persamaan kepada titik-titik dalam graf. Okey, salam.